Seterusnya, majlis ingin menjemput Yang Berhormat Datuk Haji Amruddin bin Hamzah, Exco Kerajaan Negeri Kedah, untuk menyampaikan ucap pertama. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Yang berusaha sudah pengacara majlis, yang bahagia Profesor Datuk Wira Dr. Jamil Osman, Rektor College Universiti Insaniah, hormati timbalan-timbalan rektor, para dekan kuliah dan pusat pengajian, pengarah jabatan dan pusat pentadbiran, para pensyarah dan seterusnya, ibu bapa dan juga pelajar-pelajar baru yang kita raikan pada hari ini. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana pada pagi ini seperti yang telah direncanakan oleh semua pihak Insaniah, pihak tuan-tuan dan puan-puan, setelah syura dengan anak-anak, buat keputusan dalam banyak-banyak tawaran yang dapat ataupun sebahagiannya mungkin tak dapat. Akhirnya buat keputusan, buat istikharah, kata nak main mengaji di Kedah, di Insaniah. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang pada semua, tak kira lah asal daripada Kedah ke, luar daripada negeri Kedah ke, Sabah, Sarawak dan pelajar-pelajar international yang telah buat keputusan untuk mendaftarkan diri pada hari ini. Orang Kedah pun kita ucap selamat datang juga. Saya main daripada Jeniah, daftar di Al-Ustaz, ataupun main daripada Lubuk Kokgek, Belah Sanglang apa tu, main daftar Belah Al-Ustaz ni, selamat datang lah juga. Itu pun ke negeri Kedah, Darul Aman, insya-Allah aman. Paling tidak pada namanya. Dan saya juga nak ambil kesempatan ini untuk nak sampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daripada Yang Amat Berhormat Sri Diraja Ustaz Azizan Abdul Razak yang tak dapat bersama dengan kita pada hari ini. Tadi saya bercakap dengan dia sebelum nak main tadi, dia minta saya sampaikan salam pada seluruh yang hadir pada hari ini. Kita rasa cukup besar hati dengan kehadiran dan pertamanya keputusan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Macam sebut tadi, setelah bersyura dengan anak-anak lah, ni bukan jenis boleh duk paksa macam dulu. Awang hampir mengaji tentu, tak ada pasal lah ni. Lah ni nak kena duduk bincang dah elok. Dan Alhamdulillah keputusan diambil untuk mai daftar dan belajar di Insaniah. Percayalah bahawa komitmen pihak Insaniah sendiri dan Kerajaan Negeri Kedah yang menjadi pemilik kepada College Universiti Insaniah ini, dan dengan diterajui negeri ini oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Ustaz kita ni, yang cukup ambil berat tentang pendidikan. Yang tu saya pasti. Sebab dalam banyak-banyak program
yang difikirkan bersama dan sebagainya. Program pendidikan ni lah antara, kalau kita nak sebut dalam dia punya aulawiyat dia tu, keutamaan dia, prioriti dia tu, memang pendidikan diberikan penekanan yang cukup besar. Dan kita yakin bahawa aulawiyat yang telah diberikan oleh beliau dan pimpinan kerajaan negeri dan juga insaniah ni, kita merasakan ini suatu investment, pelaburan yang mungkin kita tak nampak dia punya hasil dia tu serta-merta. Kalau buat projek tanam nenai atau orang tidak kita tanam nenai, 12 bulan nampak hasil. Kalau buat projek ternakan ikan keri, 3 bulan nampak hasil. Pendidikan ini, investmentnya, pelaburannya adalah untuk jangka masa panjang, yang kadang-kadang, sebab itulah pendidikan ni tuan-tuan, kalau dia nak dijadikan sebagai suatu bisnes, suatu perniagaan, tak banyak orang nak cebur diri dalam bidang pendidikan untuk dia jadikan sebagai satu bisnes. Sebab dia adalah merupakan pelaburan yang besar, yang kalau tak diletakkan dengan cara yang betul, maka pelaburan tersebut duit habis banyak, benda yang nak dirancangkan tak jadi. Dan kita yakin bahawa ini pelaburan yang cukup menguntungkan, bukan dalam bentuk RM, ringgit Malaysia dan sebagainya, tapi pelaburan yang menguntungkan jangka pendek, untuk jangka pendek, sederhana dan jangka panjang untuk dunia ni. Dan sebagai orang Islam, kita yakin maknanya dia juga memberikan suatu pulangan yang cukup besar dalam membangunnya sebuah masyarakat, sebuah negeri, sebuah negara, dan tamadun itu sendiri dalam jangka panjang, sehinggalah kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya masih ingat dalam pertemuan saya dengan seorang tokoh pendidik, dan dia juga merupakan seorang pemimpin negara, tapi tak lama saya berjumpa dengan dia di Doha, yakni Syekh Dr. Abbas Madani, seorang graduan PhD daripada Oxford, dan sudah tentulah peringkat awalnya itu di negara beliau sendiri, di Algeria. Bagaimana mereka memperjuangkan pendidikan dan sebagainya, akhirnya mereka masuk pilihan raya, menang. Tapi masa tu cerita Arab Spring tak ada lagi, Spring tak ada lagi, Spring tak kuat lagi waktu tu. Mereka menang dalam pilihan raya, FIS menang, beliau dilantik menjadi Presiden Algeria. Tapi kemudiannya pihak tentera telah buat kudeta, kalahkan, beliau dipenjara sekian lama, dan akhirnya dalam tekanan oleh Arab League dia dilepaskan. Dan kemudian sekarang bermastautin di Doha. Saya sempat bertemu dengan dia, dan dia kenal dengan Ustaz kita, Ustaz Izan. Pertemuan dia tanya, dah di Kedah ni kamu dah berjaya untuk menjadi kerajaan, apa perancangan kamu, ataupun apa yang dirancangkan oleh Ustaz? Saya habaklah benda-benda ni, dan termasuk dalam bidang pendidikan. Lalu dia kata pada saya, dia kata, kamu balik beritahu ke Azizan, dia kata, itu satu pelaburan yang cukup menguntungkan, dan jangan rasa was-was untuk terus melabur dalam bidang pendidikan. Saya balik, saya abang Ustaz. Jadi tuan-tuan, dalam bidang pendidikan ni, sebab itu kalau kita tengok di era ni, di samping kita memperkukuhkan kedudukan Maktab Mahmud yang ada, dulu ada satu ular cawangan, boleh kata di hampir
Semua daerah-daerah dah ada kecuali Kubang Pasu. Kubang Pasu bukan tak mau nak buat dulu, cadang nak buat. Tapi sekolah yang kita cadang nak buat hari tu ni, mereka berhasrat untuk terus menjadi sekolah agama rakyat di Nahdah sana. Bekas Masjid Diraja kita, Guru Haji Tajuddin, beliau dah wasiat kata yang ni terus kekal sebagai sekolah agama rakyat. Tak ada di Kubang Pasu, tak ada lagi. Tak boleh kita tengok tentang mana lepas ni di Kubang Pasu. Pak Mahmud kita perkukuhkan, sebab permohonan nak masuk mengaji ini cukup ramai. Kemudian insannya yang menjadi milik kerajaan negeri ini, kita tahu duduk di kampus ni. Tuan-tuan bayangkan, kampus kita ada di Al-Ustaz ni, kalau 7,000 di sini ni merenyut, orang Kedah kata. Dan tak sesuai sebagai dia city campus, boleh lah, kampus bandar. Tapi untuk memuatkan seramai ini dan dengan perancangan masa depan kita nak perbesar apa semua lagi, dah tak sesuai dah di sini. Sebab itulah saya masih ingat tak sampai setahun, di akhir 2008, kita telah membuat ground breaking, pecah tanah di Kuala Ketir. Sebab waktu itu di awal-awal lagi dah Ustaz dah mula sebut kita nak kena cari kampus tetap. Dia duk pesan tengok, cuba tengoklah, scan dengan guna radar, tengok tak mana yang sesuai. Saya abang kata Ustaz, kalau tempat yang sesuai ni, kita kena pergi cari tempat yang perlu kita bangunkan tempat tu. Saya cadang 3 lah kan Ustaz, 3 daerah, sama ada Padang Terap, Sik atau Bali. Sebab ini akan menyebabkan dengan sendirinya kawasan itu akan membangun. Contoh paling ketara ni tuan-tuan, Ustaz selalu duk sebut pasal Bangi, pasal dia pensyarah di sana dulu. Dia boleh tengoklah bagaimana Bangi daripada sebuah estate, masa tu nak suruh pindah daripada Petaling Jaya nak pergi ke Bangi itu jenuh perang dengan pensyarah-pensyarah pun. Lepas kata nak hantar kami pergi jadi pensyarah tempat jin bertendang, tak apalah daripada rundin tu. Jenuh, nak yakin kan nak pindah pergi ke sana. Dan kita di sini setelah kita scan tengok apalah semua dengan kemampuan kewangan kerajaan negeri apa semua, nampak ada tanah milik anak syarikat kerajaan negeri di Kuala Ketir. Dulunya ladang dipanggil Selangor Coconut. Kemudian dibuat pengambilan oleh pihak PKNK bagi kepada anak syarikat BDB yang namanya Daruman Realty. Mirudin hantar mana banyak ni. Saya tahulah, saya pernah kerja di Daruman Realty. Bandar Darul Aman Utama apa semua, planning stage tu saya terlibat. Jadi dipilih di situ, kita buat ground breaking tak sampai setahun. Kita masuk, perlu membesarkan kampus ini, ada kampus tetap, maka kita buat ground breaking. Dan alhamdulillah pada hari ini, kalau tuan-tuan pergi di sana, yang dulunya ni sebagai gambar ni, lah ni dia tak digambar dah, dia menjadi suatu realiti di Kuala Ketir. Dan biiznillah, insyaAllah tak ada arahan apa, kalau mengikut program kita Februari tahun depan siap sepenuhnya. Tapi duk tekan minyak ni, bagi tahu dekat developer untuk mereka ni kalau boleh percepatkan sikit. Kita kata kalau boleh sebelum akhir tahun ni dapat kita ada handover dekat kita. Lepas tu kita mulalah dari segi nak masuk perabotnya dan sebagainya. Dan target kita pengambilan yang akan datang ni, maknanya kita akan buat di Kuala Ketir insyaAllah. Dan pelajar-pelajar yang kebanyakan disebut tadi yang berada di kampus di sini ni akan mula belajar di sana dalam sesi pengajian
sekali lagi kita akan berada di sana insya-Allah, dalam keadaan yang lebih selesa. Kampus pun tak luas terang mana tuan-tuan, tak luas lah kan. Waktu 200 yang lah ni ada 320, tapi kampus keseluruhan yang diberikan tu saya ingat 760, 820 ekar tuan-tuan jelas mengaji. Tak buat assignment ke apa, tak buat kerja pensyarah suruh buat tu, suruh dia round keliling tu aja tu, tobat dah lepas ni tak. Kalau suruh buat kerja memang dia buat. 820 ekar. Tapi yang kita bangunkan ni 320 ekar dengan belanja 330 juta. Yang biayanya dikeluarkan oleh Nak Syarikat Kerajaan Negeri. Kemudian lepas tu Kerajaan Negeri akan mula buat bayaran balik dekat dia secara ansuran tahunan, deferred payment dipanggil. Ya. Tapi yang pentingnya maknanya selepas ini anak-anak kita akan belajar di sebuah kampus. Kalau duk pergi mengaji macam Datuk Ira, Datuk Damian sebut tadi, luar negara. Oh, saya mengaji di Nottingham University. Apa landmark Nottingham University? Kami ada tasik. Kalau Perdana Menteri kita lah, Sri Najib, dia mengaji Nottingham University. Dia kata, kampus saya mengaji Nottingham dulu ada tasik. Tanya tasik, hampa luas mana? Dia kata, luas lah tasik kami. Hampa tak main tengok tasik kami ni. Tasik yang ada di Insaniah ni tuan-tuan, dia dalam reka bentuk ni, dia memang kena ada dalam kawasan yang luas ni. Dia kena ada apa yang dipanggilkan sebagai detention pond ataupun kolam takungan. Bila hujan ni dulunya kelapa sawit, jadi bila hujan memang Allah Ta'ala jadi macam tu lah. Jadi kawasan tanaman ni dia serap air sat, lepas tu dia lepas pelan-pelan macam span kita tu. Span kita duk basuh apa pinggan tu. Dia lepas pergi pelan-pelan, jadi sungai Merbau Pulas tu boleh lah ambil air hak tu ada tu. Pasal dia serap zat, dia lepas pergi pelan-pelan macam Tapi bila kita dah bangunkan ni semua, jadi konkrit, jadi simen apa, bila hujan turun, tuan-tuan kena kaya lah, cakap ni engineer. Bila turun tu, dia tak boleh nak serap dah, dia bukan semen lagi dah. Jatuh atas simen. Dia buat apa? Terpa pergi dalam longkang pergi cari tata mana, tiba-tiba dalam sekelip mata air terpa pergi turun. Tu yang dia kata banjir kilat. Banjir kilat ni pasal apa tuan-tuan? Dia secepat kilat. Macam iklan biskut, sekejap ada, sekejap tak ada. Air main penuh, abang ni banjir. Kita pergi nak melawat, tengok air habis dah, hilang dah. Dia jadi banjir kilat. Dia kena ada kolam takungan. Tujuan dia apa? Hak terpa pergi tuan-tuan, yang tu lah nak ganti span tu. Dia takung zat tu, kemudian kita lepas pergi pelan-pelan masuk dalam sungai Merbau Pulas. Jadi orang bukan Merbau Pulas tak ingat lah pasal jadi Queen ni jadi banjir. Jadi kita buat 2 in 1. Buat kolam takungan dan dalam masa yang sama dia jadi suatu kawasan rekreasi. Nak bagi cantik tuan-tuan, Tamana ni pun bila ada air ni dia jadi elok. Sebab tu Allah Ta'ala gambarkan indahnya syurga ni tuan-tuan, dia gambarkan dengan sungai. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dijadikan jannah ni, syurga ni yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita di sini mungkin tak apa nak heran ikut sungai, tapi kalau lalu depan rumah elok je. Tambah berkat sahabat-sahabat kita yang duduk di negara yang hujan kurang ada, sungai pun tak ada, boleh duduk tengok sungai tu, kira cukup hebat nak gambarkan keindahan syurga. Ni taklah sampai teratur, tapi kita ada 1.2 km panjang apa tasik ni, ya. Yang ayak dia ni tuan-tuan, lah ni elok lah. Tuan-tuan tukar ayak dia warna apa? Saya nak warna hijau. Abang biru pula dah. Warna hijau, elok lah. Anak Wan tak besar lah. Tu baru anak Wan ni tak besar ni. Pak Wan tu tak besar lah.
Jadi kita telah buat ini semua insya-Allah supaya anak-anak kita boleh duduk dan bangga dengan kampus yang dia belajar. Ya. Bila suasana dia belajar tu kondusif, tempat pun tenang elok, di Kuala Ketir tu tuan-tuan nak pergi pun bukan payah terlalu mana, kan? Keluar highway tu dekat je, buat Kulim Expressway pun boleh, daripada Sungai Petani mai ke Kuala Ketir bukan jauh mana pun. Ya. Jadi supaya anak-anak kita dapat belajar dalam suasana yang lebih kondusif di kampus yang baru ini. Jadi kita harap insya-Allah selepas ini kalau kita nak kembangkan lagi program-program kita, pengambilan pelajar kita yang disebut tadi tuan-tuan, kita yang ketiga besar universiti ataupun college universiti yang menawarkan program-program Islam ini. Selepas UIA, tak katalah UIA tuan-tuan, UIA. Selepas apa? Selepas USIM. USIM tu pun lepas ada UIA, kan? Adalah gamak-gamaknya lepas tengok model-model UIA tu boleh perbaik sikit. Anak ni apa buat pula USIM? USIM pun besar. Dan ketiganya ialah kita insan ni. Dan unjuran kita maknanya di kampus utama kita nanti itu mungkin boleh pergi sampai 10 dan 12 ribu pelajar yang ada di sana. Kita boleh bayangkan, yang saya sebut tadi, kenapa dibuat di tempat-tempat yang ini, maknanya kita boleh bersama untuk bangunkan Kuala Ketir. Macam mana juga lah Pekan Cangdun. Cangdun dulu tuan-tuan, kita nak jadi lebih Pekan Cowboy, sebaris tu ya kedai yang ada pun, kan? Tiba-tiba ada orang dapat ilham buat universiti, bukan tempat jin tendang, jin mensegat nak pergi tu, di situ tu, kan? Buat di situ lah tuan-tuan tengok, Sintuk pun berkembang. Cangdun ni buat program-projek perumahan, buat habis. Tambah-tambah pula lah ni duk mengajak Unimed pun duduk di Cangdun. Pasal Unimed nama lah duduk di Perlis, tapi sempadan Kedah Perlis lah, lebih dekat daripada Cangdun. Jadi begitulah juga kita harap di Kuala Ketir kita akan dapat sediakan satu infrastruktur untuk anak-anak kita mengaji dengan lebih kondusif di sana. Apatah lagi bila kita tuan-tuan dalam kita menawarkan apa-apa program dan sebagainya, dia nak kena ada yang orang putih kita competitive edge dia lah. Apa niche kita? Apa lebihnya kita yang menyebabkan orang dalam nak pertimbangkan tu orang main tempat kita, mengaji tempat kita. Ini kita bercakap tentang program dan tawaran akademik kita. Maka disebutkan tadi, dan saya jangka insya-Allah sedang dalam perancangan yang mungkin mereka akan lancarkan dalam masa yang terdekat. Contohnya anak-anak kita yang buat apa ni dalam bidang diniyah ni, yang menjadi asas senaknya pada insaniah sebelum ni. Kita ada kuliah lughah, kita ada kuliah usuluddin, kita ada kuliah syariah. Mereka ni boleh belajar macam juga belajar tempat-tempat yang lain. Tapi mereka ni menjadi rebutan lepas habis mengaji ni tuan-tuan. Pasal apa? Pasal mereka juga semasa duduk di insaniah contohnya, ya, mereka buat usuluddin, mereka buat syariah atau buat lughah, tapi dalam masa yang sama mereka juga mengikuti dan layak untuk dianugerahkan contohnya diploma perbankan Islam. Maknanya sudah tentulah lebih dia daripada anak-anak lain yang keluar graduate yang buat syariah di universiti lain, atau yang buat lughah di universiti lain, ataupun yang buat usuluddin di universiti lain. Sebab anak kita di samping yang ni ada ilmu ni, dia ada skills dia, keterampilan dia, ilmu dia dalam bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, muamalat Islam, perbankan Islam dan sebagainya, yang menjadi rebutan dalam pasaran kerja pada hari. Dan paling-paling tidak mereka ini ada ilmu yang melampaui daripada disiplin ilmu yang telah diajar dalam kos yang mereka ambil. Dan saya harap insya-Allah para pensyarah kita yang ada di sini dapat memikirkan benda-benda yang sebegini, ya, untuk
ditambah nilai kepada anak-anak kita yang belajar di insaniah, insya-Allah. Jadi kerajaan negeri insya-Allah akan terus memberikan sokongan terhadap program-program ini, program pendidikan ini. Tuan-tuan, 330 juta untuk kampus kita di insaniah ni. Ini fasa pertama yang tak sikit kerajaan negeri nak kena bayar balik kepada pemaju ni. Kebetulan anak syarikat kita juga setahun lebih kurang 44 juta. Mulai tahun depan kita nak kena bayar 44 juta balik kepada syarikat ini. Tapi tak apa, ni pelaburan. InsyaAllah tuan-tuan tolong doa lah. Orang Kedah, orang luar Kedah apa, tolong doa lah. Wa in kana rizqi fil ardi fa akhrijhu wa in kana fis sama'i fa anzilhu wa in kana ba'idan fa qarribhu. Ni semua doa-doa yang harap insya-Allah kerajaan negeri adalah hasil-hasil yang tang lain yang boleh boleh kita laburkan lagi dalam bidang pendidikan ini, supaya anak-anak kita dapat ilmu dan dapat belajar dengan lebih sempurna, insya-Allah. Ini hak insaniah. Dan kita juga tengok dalam bidang-bidang yang lain, tuan-tuan dah dengar, kita dah mula dah ambil first intake kita, Mahat Tahfiz Sains Negeri Kedah. Kita mula tahun ni. Kampus tetap dia insya-Allah di Pulau Tubaa, bagi mengubati luka dan derita orang Pulau Tubaa yang pernah satu ketika dulu dijanjikan sebuah universiti kepada mereka. Boleh periksa dulu teman-teman nak doa. Dijanjikan sebuah universiti, Langkawi International University of Tomorrow, kepada orang Pulau Tubaa. Orang Pulau Tubaa tanya, bila nak siap Datuk Seri? Nama universiti Tomorrow. Hang sabar, Zat Tomorrow. Tomorrow never come. Esok tak sampai-sampai. Jadi bagi mengubati yang tu, Ustaz Azizan dia umum, kita buat kampus sana. Kita dah pecah tanah insya-Allah. Mungkin groundwork akan foundation work kita akan mulakan pada tahun ini. Tapi tak apa, sementara tu pun anak-anak kita seramai 50 orang, 25 putera, 25 puteri ini telah memulakan pengajian mereka di Kulim. Sementara kita harap 3 tahun mereka di sana, mereka main tahun keempat akan pergi ke Pulau Tubaa, Mahat Tahfiz Sains. Jadi lepas tu mereka mengaji habis mereka semua, main buat medik pula di sini. Mengapai Quran habis 30 juzuk dah apa, main masuk medik apa semua, habis jadi doktor, bukan setakat dia jadi doktor, jadi tok imam boleh, dia jadi tabib boleh, nak jadi apa semua boleh insya-Allah. Ini program-program pendidikan yang kita teruskan yang ada ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak ucapkan tahniah pada semua yang telah mengambil keputusan yang besar untuk bersama dengan anak-anak hantar main mengaji di sini. InsyaAllah macam tradisi dulu-dululah, bila kita hantar anak kita mengaji ini, kita telah menswastakan pendidikan ini kepada pensyarah-pensyarah kita ada di sini ni. Betul pesan dah tak gini, dah bagi dua abang, kata Ustaz, ni anak saya ni saya serah untuk mengaji tahun ni, buatlah apa padan betul. Jangan bagi buta dengan capik hantar balik dengan saya. Tapi boleh bagi dia degree lah. Ada ilmu, bukan setakat ilmu akademik biasa-biasa ni saja, tapi hak lain lagi, keterampilan, kurikulum hak lain untuk mereka balik jadi pemimpin dalam masyarakat, balik untuk mereka tahu bagaimana nak menggerakkan masyarakat dan sebagainya. Kita harap ini soft skills yang ni juga akan diberikan kepada mereka, kerana sebenarnya mereka adalah sebenarnya yang akan menjadi pemimpin masa depan negara kita, insya-Allah. Jadi kehadiran tuan-tuan dan puan-puan semua di sini di Kolej Universiti Insaniah yang saya fahamkan 1,300 dah pun confirm untuk hantar di sini, dan selepas ni akan ada yang akan tambah main lagi. Pasal Nuh doa harap rayuan dekat Universiti IPTA tentang mana pokok dekat, tengok-tengok tak dekat, kelang kabut telefon abang kata Ustaz dia dah tak seorang lagi dan sebagainya.
kita akan ada ramai lagi lah kawan-kawan yang ada. Dan kepada anak-anak duduk di atas ni, baru nak daftar ni, inilah dia Negeri Kedah Darul Aman. Yang tuan-tuan ada di sini, anak-anak siswa dan siswi yang ada ni, dan gunalah kesempatan yang ada di sini. Selain daripada program akademik hak kita ada kuliah-kuliah ilmu hak banyak tu, ada kuliah ustaz dan sebagainya ni, kita pergilah sama. Tak ada kitab bicara ilmu yang ada ni, di samping perkara-perkara lain yang akan melengkapkan diri kita sebagai seorang pelajar, insya-Allah. Jadi saya kira itulah yang sedikit yang saya ingin sampaikan mewakili Yang Berhormat Sri Raja Ustaz Izam Razak Besar dalam mengalu-alukan tuan-tuan dan perempuan ke negeri Kedah ini, mengantar anak belajar di sini, dan semoga insya-Allah kehadiran seorang anak yang mula-mula hantar main sini, lepas tu dia nak merawit jadi dua, lepas tu dah jadi ustaz seorang, hak perbankan seorang, lepas tu dia nak hantar nak jadi doktor pula seorang lagi, dan sebagainya, maka kita akan lebih ramai berkampung di negeri Kedah ni. Yang saya katakan mulanya di sini, lepas ni kita nak pergi ke Kuala Ketin, kecuali yang buat hospitality ataupun kedoktoran, dan mungkin akan tinggal di city campus kita di sini. Yang lainnya semua kita akan berada di Kuala Ketin, insya-Allah. Dan semoga insya-Allah kenangan berada di negeri Kedah menuntut ilmu ini akan menjadi satu kenangan manis sepanjang hidup kita, untuk kita keluar menjadi seorang manusia dan insan yang berguna pada diri sendiri, berguna pada keluarga, berguna kepada masyarakat, berguna kepada negara dan seluruh alam yang kita telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk memakmurkan bumi ini dengan segala ajaran yang telah pun diberikan kepada kita. Saya rasa itulah saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.